Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para penonton sekalian. Memperkenalkan, saya Azri bin Said dari Kolej Vocational Miri Sarawak pada hari ini akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Penjimatan Penggunaan Klip Kabel Rangkaian RJ45 melalui peningkatan kemahiran menggelim menggunakan kaedah Natural Law dalam kalangan pelajar program sistem komputer dan rangkaian di Kolej Vocational Miri. Tujuan saya menjalankan kajian tindakan ini yang pertama adalah untuk mengatasi masalah pelajar SVM ataupun CGL Vocational Malaysia semester kedua bagi modul KSK 2023 untuk subtopik pengkabelan rangkaian komputer. Refleksi kajian terdapat beberapa pelajar atau sebilangan pelajar yang kurang cekap dan mahir dalam menyusun warna dan mengelim kabel rangkaian RJ45. Ramai juga dalam kalangan pelajar yang mengambil masa yang sangat lama untuk kompeten dalam kemahiran ini. Untuk pengetahuan, kemahiran mengelim ini merupakan asas kepada kemahiran membuat kabel rangkaian. Ini bermakna pelajar mesti mahir kemahiran ini terlebih dahulu sebelum mereka melalui kemahiran-kemahiran lain untuk pembangunan sebuah rangkaian komputer LAN ataupun MAN, iaitu Local Area Network atau Metropolitan Area Network. Objektif kajian saya kategorikan kepada dua, iaitu objektif kajian am dan juga objektif kajian khas. Objektif kajian am saya meletakkan objektifnya adalah untuk meningkatkan PNGK ataupun purata nilai grade kumulatif bagi mata pelajaran KSK 2023 Server Software Installation. Manakala objektif khas pula adalah untuk yang pertama menjimatkan penggunaan klip kabel rangkaian RJ45 dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kemahiran mengelem kabel rangkaian RJ45 melalui ketepatan susunan warna dan kecepatan mengelem klip kabel rangkaian. Fokus kajian pula saya meletakkan 3 fokus. Yang pertama iaitu untuk menjimatkan atau mengurangkan penggunaan klip kabel rangkaian RJ45. Fokus yang kedua adalah untuk meningkatkan kemahiran mengelim kabel rangkaian melalui ketepatan susunan warna kabel rangkaian menggunakan kaedah Natural Law. Dan fokus saya yang ketiga adalah untuk mengurangkan masa yang diambil oleh para pelajar dalam kemahiran mengelim kabel rangkaian ini. Kumpulan sasaran saya iaitu terdiri daripada 15 orang pelajar, iaitu 3 pelajar lelaki dan 12 orang pelajar perempuan yang terdiri daripada pelajar-pelajar semester kedua SVM Program Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian di Kolej Vocational Miri. Sorotan literature, saya mendapati TOV bagi mata pelajaran pada tahap PT3 semasa pelajar-pelajar memohon kemasukan ke program ini saya dapati sangat rendah dan terlalu minimum, merupakan penyebab utama masalah yang biasa kami hadapi. Natural Law yang saya perkenalkan dalam kajian tindakan ini adalah merupakan pengaplikasian warna-warna berasaskan sumber bumi, iaitu tanah yang merujuk kepada warna coklat, rumput hijau, udara yang merujuk kepada warna biru dan matahari yang merujuk kepada warna oranye. Penggunaan konsep Natural Law ini memudahkan pelajar-pelajar saya mengingati susunan warna dalam penyusunan kabel rangkaian RJ45. Inilah yang saya maksudkan susunan warna bagi kabel rangkaian, iaitu untuk ujung pertama dan ujung kedua, iaitu T568A bagi ujung pertama dan ujung kedua T568B. Bermula daripada warna coklat putih sehinggalah ke warna oranye putih. Ini merujuk kepada susunan warna bagi kabel rangkaian RJ45 pada penghujung pertama. Susunan kedua pula daripada warna coklat
dan coklat putih sehinggalah hijau dan hijau putih. Ini pula merujuk kepada susunan bagi kabel rangkaian RJ45 pada penghujung kedua. Saya relatekan atau hubungkan susunan warna ini kepada alam sekitar, iaitu daripada bumi berwarna coklat sehinggalah kepada warna oranye, iaitu yang merujuk kepada matahari. Tindakan yang saya jalankan, yang pertama, saya secara majoritinya saya menggunakan pendekatan ujian pra dan ujian post dalam kajian tindakan saya sepenuhnya. Selain daripada pemerhatian dan juga temu bual kepada pelajar-pelajar, saya menggunakan kaedah ujian pra dan ujian post sebagai medium utama dalam mengenal pasti sama ada kajian tindakan yang saya jalan ini berkesan ataupun tidak. Tindakan yang saya buat, yang pertama, saya meminta pelajar membuat kabel rangkaian mengikut susunan warna. Ini pada permulaan sesi PDP. Sebelum itu, sebelum saya memperkenalkan kepada para pelajar kaedah ataupun teknik nature law, saya minta pelajar-pelajar membuat kabel rangkaian secara manual, iaitu bagaimana mereka mengingati susunan warna itu mengikut tahap kemampuan mereka. Kemudian saya mengadakan ujian pra pada akhir minggu pertama dan saya menyemak ketepatan dan juga kecepatan susunan warna yang mereka lakukan. Pada awal minggu kedua barulah saya memperkenalkan konsep nature law selama 120 minit ataupun 2 jam bagi satu sesi pembelajaran. PDP pada masa ini saya laksanakan secara bersemuka dan saya perkenalkan kaedah-kaedah yang saya tunjuk kepada para pelajar bagaimana mereka mengaplikasikan susunan warna melalui konsep nature law kepada kabel rangkaian. Kemudian murid membuat kabel rangkaian mengikut susunan warna. Kemudian saya mencatatkan bilangan kabel rangkaian yang digunakan serta ketepatan mereka membuat kabel rangkaian. Pada akhir minggu kedua barulah saya memberikan ujian post menggunakan set soalan amali yang sama. Untuk pengetahuan, kemahiran mengelem ini merupakan satu kemahiran amali, iaitu hands-on, di mana pelajar-pelajar mesti mahir mengelem. Sebelum mereka mengelem, mereka mesti mengingati dan menguasai susunan warna kabel rangkaian. Ini adalah analisis ujian pra dan ujian post berdasarkan kepada kaedah-kaedah ataupun pengujian yang saya lakukan. Yang pertama adalah dari segi pencapaian tahap kesalahan yang mereka pelajar lakukan. Pada ujian pra, sebelum saya memperkenalkan teknik ataupun konsep nature law kepada para pelajar, saya dapati tiada seorang pelajar pun yang mengelem ataupun menyusun warna dengan tepat dan mempunyai tiada kesalahan. Ya. Namun selepas saya memperkenalkan memperkenalkan kaedah teknik nature law ini, saya dapati sampai 14 orang berjaya membuat mengelem kabel rangkaian ini tanpa kesalahan. Ini menunjukkan pelajar mahir dan mampu menguasai dan mengingati susunan warna sebelum mereka mengelem kabel rangkaian. Cuma seorang pelajar sahaja yang membuat satu kesilapan susunan warna. Ya, bagaimanapun bagi pelajar ini dan kesemua pelajar keseluruhannya, saya juga melakukan ujian intervensi pada akhir kajian tindakan ini. Kaedah ataupun pengujian kedua dari segi tahap kepantasan pelajar membuat kabel rangkaian. Ya, saya menyusun pelajar-pelajar mengikut kecepatan masa daripada murid A sehinggalah kepada murid N. Kemudian saya dapatkan jumlah masa yang mereka gunakan dan juga purata. Ya, jika kita dapati apabila kita melihat ujian pra yang dicatatkan oleh murid A daripada 12 minit, ya, sebelum mereka, beliau diperkenalkan dengan konsep nature law, ya, kemahiran tersebut dapat dipertingkatkan dengan kurangnya masa mereka beliau mencatatkan untuk mengelem
kabel rangkaian kepada 9 minit. Begitu juga dengan murid B dari 18 minit kepada 10 minit. Dan kita lihat pada pelajar yang terakhir, murid N, daripada 90 minit kepada 24 minit. Ini menunjukkan masa yang mereka, kebanyakan pelajar, majoriti pelajar mencatatkan masa yang lebih singkat dalam menyusun dan mengelim kabel rangkaian. Secara purata, jika kita lihat pada ujian pra, majoriti pelajar ataupun puratanya, pelajar-pelajar mengambil masa selama 38.4 minit pada ujian pra. Manakala pada ujian post, saya dapati pelajar-pelajar hanya mengambil secara purata 14.1 minit. Ini dapat jelas, dapat kita lihat dengan ketara penjimatan masa sebanyak 63.2% penggunaan masa yang pelajar-pelajar catatkan. Dan ukuran yang ketiga, iaitu fokus utama dalam kajian saya, iaitu untuk mengurangkan penggunaan klip kabel rangkaian. Saya buat juga pengujian bagaimana pelajar-pelajar pada awal ujian pra, mereka perlu menggunakan 6 buah kabel rangkaian J45, manakala pada ujian post kepada 2 buah kabel klip kabel rangkaian. Begitu juga pelajar-pelajar yang lain, saya dapati secara puratanya mereka menggunakan sebanyak 106 buah kabel klip kabel rangkaian pada ujian pra. Berbanding pada ujian post, mereka hanya menggunakan 32 buah kabel rangkaian, di mana setiap pelajar hanya menggunakan 2 buah klip kabel rangkaian. Di mana pengurangan ini kita dapat lihat sebanyak 69.8%. Ini satu kejayaan dan juga satu impak yang positif yang dapat saya perhatikan dalam kajian tindakan ini. Penemuan kajian, saya mendapati kemahiran mengingati susunan warna dan mengelim kabel rangkaian sangat ketara meningkat. Ini bermaksud pelajar-pelajar mudah mengingati susunan warna dan tidak melakukan kesilapan. Tahap kesalahan menyusun warna kabel juga dapat dikurangkan. Dan yang ketiganya, tahap kecepatan mengelim kabel rangkaian ditingkatkan. Secara tidak langsung, apabila mereka mahir menyusun warna kabel rangkaian, secara tidak langsung ia juga membolehkan pelajar-pelajar mengelim kabel rangkaian dengan lebih cepat dan tepat. Dan apabila sesi temu bual ataupun sesi pemerhatian ke atas sikap dan juga temu bual ke atas pelajar-pelajar, saya dapati kebanyakan mereka menyukai kaedah pengajaran dan pembelajaran Nature Law ini bagi kemahiran membuat kabel rangkaian. Satu sesi temu bual saya adakan juga kepada semua pelajar dan mendapati mereka mudah mengingati sebab mereka boleh menghubung kaitkan keadaan alam sekitar yang dekat dengan kehidupan mereka seharian ke dalam pembelajaran dan kemahiran ini. Kesimpulan yang saya boleh perolehi ataupun yang saya boleh simpulkan selepas saya menjalankan kajian tindakan ini, yang pertama, penggunaan Nature Law ini dalam pembelajaran bagi subtopik pengkabelan rangkaian ini dapat menjimatkan penggunaan klip kabel rangkaian. Kita perhatikan tadi sebanyak 69.8%. Kemudian dapat meningkatkan kemahiran mengelim kabel dengan penguasaan ingatan susunan warna kabel rangkaian. Yang ketiganya, dapat meningkatkan ketepatan mengelim kabel rangkaian dan mengurangkan masa pelajar membuat kabel rangkaian. Ini memudahkan saya untuk beralih kepada kemahiran-kemahiran seterusnya dalam pembangunan rangkaian komputer di sesebuah makmal komputer. Untuk cadangan penambahbaikan pula, saya akan pertama sekali saya akan memperkenalkan kaedah Nature Law ini kepada rakan-rakan guru yang lain yang akan mengajar mata pelajaran yang sama pada semester-semester yang akan datang. Dan yang keduanya, saya juga akan memperkenalkan Nature Law ini pada mata pelajaran yang lain ataupun dalam subtopik dalam modul-modul yang lain
yang saya rasakan relevan dan bersesuaian. Seterusnya saya juga akan membuat tindakan intervensi bagi mengatasi mana-mana kelemahan dalam mana-mana bahagian dalam kajian tindakan ini. Dan seterusnya saya juga mencadangkan ataupun bercadang untuk membuat ujian peningkatan pemahaman dan kemahiran bagi memastikan setiap pelajar sentiasa mahir dan ingatan ataupun pemahaman mereka terhadap susunan warna kabel rangkaian dan juga kaedah mengelim kabel rangkaian itu sentiasa ditambah baik dan dipertingkatkan. Memandangkan situasi pandemik COVID-19 di negara kita ini masih belum pulih sepenuhnya, saya juga bercadang untuk mengadakan intervensi semasa sesi PDPR di dalam talian. Saya sedang berusaha mengumpulkan projek-projek pelajar semasa proses PDPR dijalankan pada tahun ini. Saya telah pun mengumpul video-video yang dihasilkan oleh pelajar bagaimana mereka melaksanakan ataupun membuat kabel rangkaian di rumah mereka, dan video-video itu saya kumpulkan di dalam Google Classroom yang telah saya sediakan sebagai tapak simpanan semua hasil kerja-kerja pelajar di dalam pautan yang saya sediakan di sini. Ya, sebagai rujukan pada masa-masa akan datang, saya juga akan menyediakan sebuah platform untuk memastikan kemahiran mengelim kabel rangkaian dan juga menyusun warna kabel-kabel rangkaian ini dapat dijadikan rujukan bagi pelajar-pelajar yang baru, yang seterusnya akan memastikan kualiti dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas untuk amali bagi modul ini sentiasa dipertingkatkan. Saya rasa di situ sampai di sini sajalah pembentangan kajian tindakan saya. Saya berharap kajian ini dapat memberi manfaat serba sedikit kepada rakan-rakan guru dan juga para pelajar, dan mana yang kurang saya harap saya akan dapat tambah baik dan juga perbaiki pada masa yang akan datang. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.